starch dengan protein, teacher. Okay, good. Kita ada starch, protein. Ada lagi tak selain jawapan ni? Ada yang jawab lain? Ada? Tak ada? Apa lagi contoh lain selain daripada protein dengan starch? Tak ingat? Amino acid teacher. Rubber. Amino acid? Amino acid tu monomer. Kita ada natural rubber. Okay. Next. Draw the structural formula and write IUPAC name for the monomer of natural rubber. So dia minta kita draw dia punya struktur formula formula struktur bagi monomer bagi natural rubber. Okay, kalau natural rubber ni dia punya nama polimer dia ialah polyisoprene. So kalau monomernya ialah isoprene. Okay, so ataupun nama lainnya ialah 2-methyl-but-1,3-diene. Okay, so dia punya bentuk struktur dia. Okay, next. Boleh kita boleh teruskan? Okay, kita lihat pula soalan B. The tires of aircraft are made from vulcanized rubber. So what is vulcanized rubber? So what is your answer? Apa maksud getah tervulkan? Ada yang dah cuba jawab? Nak share dengan kawan-kawan tak? Senyap semua. Rubber that is more elastic compared to natural rubber and made up from vulcanization process which form cross links between the polymer chains of rubber molecules. Okay. Yes, good. Okay. So dia nak ni yang ada cross link tu. Okay. So vulcanized rubber is the rubber produced when sulfur atoms form a cross link between adjacent rubber polymers at the carbon-carbon double bond. Okay. Siapa cuba jawab tadi tu? Adrina ke? Husna teacher. Husna teacher. Okay. Sorry. Next. Explain why vulcanized rubber is more elastic than unvulcanized rubber. Okay, dia minta kita terangkan kenapa getah tervulkan ni lebih kenyal berbanding dengan getah tak tervulkan. Okay, macam mana kita nak explain yang kedua? Ada yang nak cuba? Kenapa getah tervulkan lebih kenyal? Amar ke tu? Saya. Nak cuba? Saya takut dah cuba-cuba ni. Teacher tak marah kan? Apa jawapan Amar? Teacher kena belak saya tak nak lah jawab. Saya rasa lah sebab adakah disebabkan ada cross link tu? Tak Kanan? Yes. Okay. Yes. Because of ada cross link tu. Okay. So, bila ada cross link tu, what happen? Dia punya apa panggil? Dia becomes more stronger. Dia punya force tu. Bukan sebab tu dia makin kenyal. Bukan Dia double bond tu. Double bond. Cross link tu dia dah hilangkan double bond tu. So double bond dah tak ada. Okay, so ciri dia bila dia ada cross link tu, adakah dia senang untuk menggelongsor? Slide. Senang tak dia nak sliding? Tak senang.
So cara kita nak terangkan dia, first kita kena mention dia ada crosslink tu. So second kita kena mention because of ada crosslink tu dia dah not easy to slide. Yes. Betul tak? Yes, teacher. So bila kita stretch dia akan kembali ke bentuk asal dia. Okay, boleh Boleh, teacher. So explain why vulcanized rubber is more elastic. So the sulfur atoms form crosslink between the long rubber molecules. Ingat ada crosslink. And then this reduce the ability of the polymers to slide over each other. And then the rubber molecule returns back to its original positions after being stretched. That's why lah kita katakan vulcanized rubber is more elastic than unvulcanized rubber. Okay, next. The diagram below shows 3 types of material made from different synthetic rubbers. Material X, material Y, material Z. What are the type of synthetic rubbers used to make materials X, Y, and Z? State the special properties for each synthetic rubber. So dia minta kita, ada dua kat sini dua soalan ya. Dia minta kita nyatakan dulu apakah jenis getah sintetik yang digunakan. Okay. Kemudian dia minta kita nyatakan sifat istimewa bagi setiap getah sintetik tersebut. Okay, kita lihat material X dulu. Material X ni dibuat daripada apa? X teacher. Kalau tayar, yes, ada jawapan? Daripada neoprene tu Neoprene untuk Y. Y ni Y. daripada neoprene. Kalau X daripada Silikon? Bukan. thiokol. Yes, Okay. thiokol. And then Y daripada neoprene. Tire. Kalau tire? Tapi kenapa dekat buku teks dia tulis lain teacher? Dia tulis Lain? dekat neoprene tu petrol rubber Itulah hoses. hidup ni. Tak, serius. Dekat Y? Dekat Y? Why betul? Kalau gambar ni? Y tu apa? Baju ni. Baju Baju kurung berenang. pula, baju swimming. Baju. Baju swimming. Sealants lah nama dia. Good. Ingat? Itu thiokol. Tulis. Ya. Saya rasa yelah dekat buku teks ni tulis tu. Jangan Ya. tipu tidur. Tak, Ini hari ada apa? dekat- Ya, neoprene ada petrol rubber hoses. Okay. Lepas tu yang thiokol ni ada sealants ni uses dia. Ada tayar tak? Ya. Tayar lain. Tayar SBR. Baik. Okay. So, kalau ikut jawapan dia, synthetic rubber to make material X is thiokol. Because of thiokol is very resistant to oil and solvent. Oh betul lah SBR. Synthetic rubber to make material Y is neoprene. Neoprene is not flammable, heat resistant, has resistant to water and oil and chemicals. Okay. Untuk tayar tadi, synthetic rubber to make material Z is styrene butadiene rubber, SBR. SBR has high heat resistant and abrasion resistance. Tu kalau ikut jawapannya lah. So, macam mana? Kita nak ikut buku teks ke? Teacher, adalah yang suit to neoprene. Ada. Ada dekat Okay, kalau ada. buku kerja. Ya. Okay. So, kita stick dekat jawapan ni lah. Okay, kita stick kat jawapan ni Alright. Nanti kalau korang ada masa, korang Google thiokol, neoprene dengan SBR ni dekat dalam internet. Kita pun tak tahu buku teks salah ke, betul ke. Okay, next. Material Z
plays an important part in manufacturing car. What are the effects towards the environment if material Z is not being disposed properly? Suggest recycling activity for material Z. Okay, ni yang tayar tadi. So, kalau kita buang merata-rata, tak dilupuskan dengan betul, apa kesan dia terhadap alam sekitar? Apa kesan dia? Dia boleh menyebabkan apa? Pencemaran kan? Betul, Okey, teacher. boleh Betul, menyebabkan teacher, pencemaran. pencemaran. Lagi kalau apa? Air hujan masuk dalam tayar Oh tak, maksud saya. berasid. Oh tak. No, ini kalau macam Oh ni teacher, dia pemiakan menampung nyamuk air. Aedes. Boleh menyebabkan pemiakan nyamuk Aedes. Lagi kalau kita bakar, Pasal makanan boleh, teacher? Hah? Dah. apa? Oh tak, sorry. Buku ni salah. Kalau kita bakar je tayar tu. Teacher, Adam kata terbakar dia nanti keluar asap bahaya. Betul. Dia ada toksik chemical. Lagi apa lagi? Kalau kita nak cadangkan aktiviti pula, apa cadangan kamu untuk kita semula bahan ni? Kamu nak buat apa? Pasu bunga. Buat pasu bunga, decoration kan? Okay, selain tu? Buayan, Boleh teacher. buat apa? Buayan? Okay. Buayan. So, Boleh. dia atas kreativiti lah. Atas kreativiti boleh buat apa? Hiasan, boleh buat apa ni, rubber mats, boleh buat tempat duduk kan? So, untuk yang pertama, soalannya tadi, what are the effect towards the environment? And then yang kedua, dia minta kita suggest recycling activity. Okay. So, tires are one of the synthetic rubber product which is the largest waste and difficult to dispose. Okay, due to its non-biodegradable nature. Without a proper disposal system, used tire becomes breeding grounds for mosquitoes. Macam nak sebut? Mosquitoes. Betul ke? Betul, teacher. Mosquito. Dia mosquito. Mosquitoes ke Dia K. mosquitoes? Bukan Q, K je. Mosquito, gitu je. Mosquito ke mosquito? Mosquito. Mosquitoes. Mosquitoes. Okay. And pollute the environment. Okay. Used tire are also prone to fire risk as well as emitting fumes containing toxic chemicals. The nature of the tire that is resistant to high temperatures causes it suitable to be recycled into decoration in open area. Used tires can also be recycled by converting them to rubber powder that can be used to make rubber tiles for playgrounds, rubber mats and stadium tracks. Ni contohlah jawapan Okay, so habis kat sini kita masuk chapter baru. Kita masuk chapter baru. Nak share sekejap. Chapter 5. Mana? Okay. 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 Chapter 5, Consumer and Industrial Chemistry. Okay, so untuk tajuk yang terakhir ni, dia ada PBL, Project Based Learning. So kamu kena buat project.
Antaranya apa ya? Kamu nak buat untuk kosmetik ke? Contoh nak buat mask muka daripada bahan semula jadi pun boleh. Tapi kena tunjuk cara pembuatan, ada model. Tak kira lah you nak letak kat muka you ke, nak letak kat muka adik ke. Maksud cikgu dia ada present pula. Faham ke? Faham teacher. You are boleh present by Google Meet. Kosmetik juga. Terserah. Selain kosmetik pun boleh. Bawah tajuk 5 ni. Kalau tak nak pakai Google Meet, rakam video. Tapi make sure you ada penerangan lah. Sebab bahan bukti untuk PVL. Individu semua pelajar chemistry kena buat. Termasuk kelas lain lah. Okay. So nanti kita bincang untuk seterusnya sebab cikgu pun baru dapat info daripada Cikgu Wan Zaini malam tadi. Okay, dia baru bagi tahu. Alright. So kita lihat tajuk yang kelima, Consumer and Industrial Chemistry. So what will you learn? Okay, so dalam tajuk ni kita akan belajar oils and fats, cleaning agents, food additive, medicines and cosmetic, application of nanotechnology in industry, application of green technology in industrial waste management. So dalam tajuk ni ada 1, 2, 3, 6. 6 yang kita perlu belajar. 6 subtopik. So hari ni kita nak lihat oil and fats dulu. Okay, bulletin. Consumer chemistry is a very important branch in manufacturing consumer essential products. So this branch expand exponentially with the steady increase in consumer demands. Consumer chemistry covers food, energy, cleaning agents, medicines, cosmetic, and many others areas. The advancement in consumer chemistry has not only produced various products that satisfy consumer needs, but the technology developed is integrated with the latest technology, such as nanotechnology and green technology. This means the manufacturing of product is able to use energy more efficiently, effectively, and environmentally friendly. Okay. So dalam tajuk ni, dalam tajuk 5 tajuk besar 5 tadi, consumer. So apa yang kita nak tahu antaranya, what is the difference between oils and fats? How does soap get rid of dirt from clothes? What is the function of an emulsifier? Okay, ni antaranya lah. Okay, so kita lihat oils and fat. Subtopic 5.1, oil and fats. Okay, learning standards. Compare and contrast oils and fats. Explain the conversion process of unsaturated fats to saturated fats. Justify the use of oils and fats in daily life. So ada 3 ni learning standard yang kita akan belajar hari ni. Okay, the difference between oils and fats. Oil and fats are parts of the dietary requirements for humans that are responsible for supplying energy, providing body temperature insulations, helping with the absorption of important vitamins. Okay, dia nak bantu penyerapan vitamin yang penting, antaranya vitamin A, D, E, K. Okay, next. At room temperature, fats normally exist in a solid form. Fats in liquid form are known as oils. Okay, fats are usually found in meat and butter,
while various types of oil can be obtained from plants, such as palm oil, soybean oil, and coconut oil. So this is example of oil and fats. Palm oil is an oil, while butter is a fat. Okay, sambung. Oil and fats are ester produced through the reaction between fatty acid and glycerol. Okay, glycerol ni kita dia punya nama saintifik dia ialah propane 1,2,3 triol. Okay. Next. Okay, this is essential feature of a fatty acid. Okay. Dia ada satu rantai yang panjang, long hydrocarbon change. Okay, dia ada carboxylic acid group. Ni adalah fatty acid, asid lemak. Okay, this one, glycerol. Okay, glycerol is an alcohol with 3 hydroxyl groups known as propane 1,2,3 triol. Okay, dia ada 1, 2, 3 OH. OH ni kumpulan alkohol, so berakhir dengan ol. So bila ada 3, 1, 2, 3, dia akan jadi triol. Okay, propan sebab dia ada 3 karbon, 1, 2, 3. So propan 1, 2, 3 triol. Ataupun kita senang sebut sebagai glycerol. Okay. So gabungan fatty acid dengan glycerol ni okay, membentuk lemak atau minyak. Okay. Fatty acid have very long carbon change. The characteristic of oil or the characteristic of oil and or fats rely on the types of fatty acid involved in the esterification reaction with glycerol. Example of fatty acid are palmitic acid, stearic acid, and linoleic acid. Okay, ni adalah contoh struktur fatty acid structure. Okay, kita boleh buat bentuk dia macam zigzag macam ni. Dikenali sebagai hydrocarbon change. Rantai yang sangat panjang, rantai hydrocarbon. Okay, dekat atas ni kita ada carboxyl groups. Okay, next. An example of an esterification reaction between fatty acid with glycerol to form fat is shown in figure 5.1. So, kamu lihat gambar raja ni, ini adalah tindak balas pengesteran. Okay, so kalau kita refresh balik, kita dah belajar itu dekat tajuk carbon compound. Ester. Ester adalah gabungan alkohol dengan carboxylic acid. So kita lihat kat sini kita ada glycerol. Glycerol tadi propane 1, 2, 3 triol, this one. Dengan fatty acid. Fatty acid ni rantai hidrokarbon yang panjang. Dia ada carboxyl groups. Kumpulan carboxyl groups. So kita lihat kat sini. Okay. Bila dia bergabung, tindak balas pengesteran. Okay. So you nampak kat sini dia ada OH. Glycerol ni, kita akan putuskan rantai H. Ni H dengan OH. So kat sini dia akan membentuk molekul air. So kita ada 3 kat sini. Another one. Okay. So ada 3 kat sini. So kita akan dapat produk dia 3 mol of water. Membentuk 3 mol air kat sini. So fatty acid dengan glycerol tadi akan bergabung. Tindak balas pengesteran dia akan membentuk fats. Ni fats. Lemak. Molekul lemak kat sini So ni gabungan yang terhasil tadi. Okay. Next. Okay, kita lihat fats.
R1, R2, and R3 represent hydrocarbon change, which is alkyl groups that are the same or different. Kat sini ni kan rantai panjang tadi kan. Okay. So glycerol plus fatty acid form oil or fats with water. Ni dia punya persamaan umum lah. Okay. Oil or fats molecule are made up of two parts derived from glycerol and fatty acids. Okay. Jelas So ni bentuk fats tadi, fats molecule. Okay, so dia ada two parts. Kat sini, belah sini adalah untuk glycerol. Okay, sebelah sini adalah parts fatty acid. Boleh Next. Difference between oils and fats. Okay, kita lihat dia punya perbezaan. The first aspect, dari segi sumber, source. Okay, sumber bagi lemak dan minyak. So kita lihat yang minyak dulu, oils. Sumbernya utamanya daripada tumbuhan, plants. Fats ni biasanya daripada animals. Okay, physical state at room temperature. So dalam keadaan suhu bilik, dalam keadaan bilik, okay, standard oil ni dalam bentuk liquids. Manakala fats ni dalam bentuk solid, pepejal. Okay, melting points, oleh kerana minyak ni dia dalam bentuk cecair, melting points dia lebih rendah, low. Solid, dia punya melting point lebih tinggi sebab dia solid. Okay, content of fatty acids. So for oils, high percentage of unsaturated fatty acid. Okay, so ingat lagi unsaturated tu apa? Unsaturated ialah karbon yang mempunyai double bond. Atau three. Okay. Dia ada double bond. So kita kenali sebagai unsaturated. For fats, high percentage of saturated fatty acid. So saturated tu tepu. Tepu maksudnya karbon tu dia single bond. Dia dah tepu, dia dah tak boleh nak tambah lagi. Unsaturated dia ada double bond. So bila ada double bond dia boleh mengalami addition reaction. Okay. Example, palm oil. Untuk oil lah, minyak, palm oil. So for fats, butter. Okay, ni contoh pula. Ni perbezaan antara minyak dan lemak. Okay. Next. Saturated fats and unsaturated fats. Lemak tepu dan lemak tak tepu. So unsaturated fatty acids have at least one double bond in the carbon change, whereas saturated fatty acid only have a single covalent bond in the carbon change. So kita lihat kat sini perbezaan antara saturated and unsaturated fatty acid. So for saturated, so lihat kat sini dia punya rantai karbon dia semua single bond. Sini Yang ni jangan tengok, yang ni adalah kumpulan karboksil. C double bond OOH ni kumpulan karboksil. Kita lihat dia punya rantai dia. So single bond, this is saturated fatty acid. Okay, for unsaturated fatty acid, okay, look at here. We have carbon, at least one carbon-carbon double bond. So ni dikenali sebagai unsaturated fatty acid. Okay, next. Saturated fat molecules. Okay, saturated fats contain saturated fatty acids and unsaturated fats contain unsaturated fatty acids. Example of saturated fatty acids are palmitic acid, lauric acid and stearic acid. Okay, ini contoh untuk fatty acid ni, stearic acid. Next. Hujan kat sini. Okay, unsaturated fats molecule. Examples of unsaturated fatty acid are oleic acid, linoleic acid and linolenic acid. Ni kelemahan cikgu nak sebutnya. The presence ke tak lah. Betul ke? Jangan gelak lah. The presence. Yang kedua tu betul. Yang kedua tadi betul. The presence. The presence of double bonds causes unsaturated fats to have low melting points and
exist as liquids. Okay, so lihat kat sini. Ini adalah contoh yang ada double bond. So bila dia ada double bond, dia adalah tak tepu. So bila dia tak tepu, dia berada dalam keadaan liquid. Okay, jelas Okay, next. Okay, so kita boleh tukar tak tepu tadi kepada menjadi lebih tepu. Okay, dengan menggunakan tindak balas penambahan hidrogen. Okay, oil consists of a high percentage of unsaturated fats. Unsaturated fats are converted into saturated fats through hydrogenation reaction. Okay, ini pun kita dah belajar dalam tajuk carbon compound. Okay, kita boleh tambahkan hidrogen untuk dia jadi tak tepu. Untuk dia jadi tepu. During a hydrogenation reaction, hydrogen gas is passed into hot oil with the presence. Betul With the presence of nickel as a Kesian korang. Dapat teacher tak pandai bahasa Inggeris ni. Okay. With the sekali lagi. With the presence. Betul, okay. Betul, Okay, presence. Okay je. Presence of nickel as the catalyst. The double bond in the carbon chain is open. Okay, so dia akan buka yang carbon yang ada double bond tadi. Bising budak ni. Okay, sambung. The double bond in the carbon chain is open and the hydrogen atoms H are added to the carbon chain. Ni yang kita belajar itu dalam tajuk carbon compound. So lihat kat sini kita ada double bond. Okay, so kita tambah dengan hydrogen gas. Okay, so nanti dengan adanya pemangkin kita guna nickel. Okay, pada suhu tertentu. So dia akan putuskan ikatan yang ada double bond ni. So dia akan tambah dengan hydrogen. So kat sini dia akan hasilkan carbon yang single bond. Okay. So ni hydrogenation reaction. So kalau kita lihat proses yang berlaku dalam saturated fat ni. Okay, so kita lihat kat sini. From unsaturated fats, bila ditambah dengan hydrogen, okay, so dia akan open dekat yang ada double bond ni. Dia akan open dekat double bond. So you lihat dekat hasil dia nanti dia dah tambah lah. Dia dah tambah dengan hydrogen gas. So daripada CH kat sini dia dah jadi CH2, yang warna hijau ni okay. So dia ada 3 kali lah, 3 moles of hydrogen gas. Okay. Sebab kat sini ditambah 2, sini ditambah 2 lagi, sini ditambah 2 So 3 times 2 kita ada 6 hydrogen, 3 times 2 6. So dia tambah 6 dekat sini semua ni. So kat sini dah jadi CH2 So dia becomes saturated fats. Jelas So mangkin yang digunakan ialah nickel. Suhu yang digunakan ialah 180 darjah Celsius. Ini dalam pembuatan lemak tepu lah. Okay, contoh kita nak hasilkan margarin contohnya. Daripada minyak masak nak hasilkan margarin. Oil to fats. So dia gunakan teknik ni lah. Dia gunakan hydrogenation reaction dengan bantuan nikel sebagai mangkin pada suhu 180 darjah Celsius. So dia bertukar menjadi margarin. Okay. This one The addition of hydrogen atoms to the carbon chain causes the molecular mass to increase. That leads to the increase in the melting points and boiling points. This situation explains why margarine exists in a solid form at room temperature, even though it is produced from oil. Okay, ni contoh dia lah. Okay, next. Okay, kita lihat uses
Uses of oils and fats in life. Okay, kegunaan minyak dan lemak dalam kehidupan seharian. Okay, oil and fats are widely used in our daily life. Among the use of oil and fats are as follows. Okay, so lihat kat sini kita ada yang pertama, biofuel. Oil and fats can be used to produce biofuels such as biodiesel to be used by vehicles with diesel engines. Yang pertama. Yang kedua, nutritional source. Oil and fats supplies energy and help the body to absorb important vitamins such as A, D, E, K. Adik. Okay, this one. Yang ketiga, soap and personal care. Oils and fats are the main ingredients for soap making. Okay. Personal care items like skin moisturizer also utilize oil in their productions. Okay, so kalau kat Mama kita ada proses pembuatan sabun nanti kita akan buat sabun daripada minyak masak. Okay, so macam mana minyak kita buat sabun dan daripada sabun kita cuci minyak. So ni daripada ni untuk pembuatan sabun Okay, dan yang keempat, animal feeds. Oil and fats are also used to manufacture feeds for cattle to fulfill their nutritional needs. Okay, ni antara contohlah kegunaan minyak dan lemak dalam kehidupan seharian. Okay, next. Although oil and fats are rich with benefits, excessive intake in our diet can contribute to heart-related problems and not to be mentioned body weight issues or obesity. Okay, ni antaranya lah. Okay, kamu pernah dengar tak LDL? Kolesterol. LDL. Pernah teacher. LDL dia ada dua jenis kan? LDL jahat. HDL baik. So kita nak lihat yang jahat ni LDL. LDL ni ialah low density lipoprotein ataupun kita kenali sebagai kolesterol jahat. Okay, so bila ada kolesterol ni dia memberikan pengaruh buruk lah pada kesihatan. Okay, jika kita ambilnya pada kadar yang lebih daripada normal lah. Okay, boleh meningkatkan risiko penyakit. Contohnya kat sini kita ada arteriosclerosis. Okay, dia meningkatkan penyakit arteriosclerosis. Okay, ataupun kita kenali sebagai pembentukan plak pada saluran pembuluh darah. So dia boleh menyumbat pembuluh darah dan seterusnya boleh meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, hipertensi dan lain-lain lagi lah. Okay. Pernah dengar lemak trans? Trans fat. Pernah dengar? Pernah teacher. Pernah kan? Kadang kalau kamu makan roti ke apa ke, perasan tak dekat plastik tu dia tulis tanpa lemak trans? Pernah tak tengok? Pernah terbaca? Ada. Saya pernah tengok. Okay. Pernah tengok Okay. Tahu tak lemak trans tu apa? Processed fat. Tak tahu teacher. Sebenarnya saya tak tahu lah teacher. Okay, lemak trans tu sebenarnya bahaya pada tubuh badan kita. Okay, sebab tu lah bila kita nak makan tu kita disarankan melihat label dekat plastik makanan tu. Okay, sebab kita kalau bolehnya kita kena mengelakkan daripada mengambil lemak trans. So lemak trans tu apa? Lemak trans tu adalah lemak yang sintetik, okay, yang dibuat buatan manusia. Dia ada juga yang natural, tapi natural tu pada dia diambil daripada usus haiwan. Kalau sumber lain sintetik. Sintetik ni lebih banyak lah. Seperti yang kita belajar polimer sebelum ni, sintetik tu means man-made punya, maksudnya manusia yang buat. Okay, so lemak tu sebenarnya bahaya kepada tubuh badan.
So kita kena elak mengambil lemak trans. Okay. So kat sini the risk for atherosclerosis or hardening of the arteries is higher if excess fat intakes are sourced from animals or saturated fats. So kita tak digalakkan mengambil lebih lemak tepung, saturated fats ni, lemak tepung. Okay, contohnya macam daging pun sebenarnya tak digalakkan, daging merah tu. Tidak digalakkan makan terlalu berlebihan. Okay, next. Okay, kita dah sampai kepada last slide. Okay, kita nak lihat kat sini self-assess 5.1. Okay, so ada 4 soalan kat situ. Okay, boleh try? Siapa nak try? Ada siapa-siapa nak try? Cikgu bagi masa dulu. Teacher, Husna kata dia nak try. Ya. Sedap je kau petik. Betul lah. Mana Husna? Mana ada teacher? Ada siapa-siapa nak cuba? Soalan yang pertama. What is the meaning of unsaturated fats? Macam mana kita nak jawab? Macam mana kita nak jawab soalan yang pertama? Unsaturated tu maksudnya tak tepu kan? So bila tak tepu, Betul. means dia boleh berlaku proses penambahan kan? Means dia adalah carbon yang ada double bond. Okay, so sekarang ni dia minta kita nyatakan maksud unsaturated fats. Ada fats kat belakang tu. So apa jawapan dia? So maksud dia a type of fat in which the fatty acid chains have double bond? Bukan? Tak tepat. Sikit lagi. Alright. Unsaturated fats are Ini tak lama. sikit lagi. Keyword dia apa, fatty teacher? acid. Esters of unsaturated. No. Teacher, keyword teacher? Keyword dia. Yep. Keyword dia unsaturated juga. Oh wow. Unsaturated fats are fats that contain what? Unsaturated Double fatty bond, acid. double Fatty bond. acid. Single bond. Contain unsaturated fatty acid. Siapa jawab tadi? Adam. Kawan saya tu, handsome. Adam. Macam biskut Adam. Ada je tak ada. Hari ni Adam ada. Okay. Thank you Adam. Yang kedua. State the homologous series of saturated fats. Siapa nak try? Alkyl ke? Alkyl no. Saturated Oh, fats. alkohol. Alkohol? No. Ester. Esther. Yes. Yeah, Esther. that's my friend. Adam salah je. Siapa jawab? Adam Siapa lagi jawab? sekali, teacher. Adam lagi sekali. Fazana dengan Adam, teacher. Fazana pun. Okay, good. Next, number 3. Compare and contrast oil and fats. Okay. So compare and contrast ni kita boleh buat table. Okay. Kamu buatlah kat sini aspect. Sini fats. Sini oil. Okay. So aspect yang pertama. Fats is from Kita boleh cari. animals and oils is from plant.
Dia punya sumber kan, source. Okay, lepas tu yang kedua dari segi physical state. Physical state. Mak. At room temperature. Lepas tu kamu buatlah pula untuk melting point. Ni ada jawapan dalam buku teks. Boleh Point. Nak Boleh, cepat ni. teacher. Dan lagi satu, types. Abang. Abang ni abang. Types of fatty acid. Okay. Boleh Ni refer balik dekat dalam buku teks Okay. And the last one, number 4, list the uses of oils and fats. Biofuel. Ada 4 uses. Apa dia? Biofuel. Ni siapa jawab? Farzana. Farzana. Biofuel. Lagi? Sabun tak boleh. Production of soap. Okay, betul? Alah, soap. Salah, soap. Bukan sabun. Sorry. Lagi? Cooking oils? Cooking oil. No. Vitamin oil. Source of nutrition. Vitamin lah. Okay. Vitamin adik tu, bukan? Yes, adik tu. Oils, okay. Supply Dia energy bantu lah. penyerapan vitamin. Okay, next. Food for energy. Manufacture of animal Feeds. Apa nama dia? feed. Okay. Yes, feed. Borongnya tulisan. Okay, that's all for today class. Ada soalan nak tanya sebelum kita tutup? Ada soalan tanya? Teacher, lain kali suruh Adam bangun awal tau. Adam, kita kelas tengah hari. Tak bangun lagi. Okay, tu saja untuk hari ini. Okay dah, kita boleh tutup Discard. Ada berapa orang? Orang ni ramai, 30 lebih. Seorang tak ada. Seorang tu tahu dah siapa. Okay. Tak ada soalan ke? Tak ada Tak ada, kita tutup. Ada lagi teacher. Okay. So, kamu plan dulu apa yang kamu rasa macam kamu nak present untuk project based learning kamu for this topic. Sebab cikgu pun blur. Baru bagi tahu malam tadi, cikgu pun blur. Sebab tak pernah buat. Before ni memang tak pernah buat project based learning. So, ikutlah kamu nak buat produk apa. Kosmetik apa you nak contohlah kalau you nak fokus pada kosmetik, you nak kumpul you punya alat-alat kosmetik, you nak explain dia punya kandungan kat dalam dia tu ke apa lagi. Kalau you rasa you nak buat macam yang Cikgu Wan cakap lah, buat apa tu produk berasaskan natural. Apa dia cakap tadi malam tadi Kejap lah. Kejap ambil masa sekejap. Buat sabun boleh ke teacher? Buat sabun pun boleh? Boleh lah Firdaus. Hebatlah awak ni. Tanya je. Boleh buat sabun. Semua tu kita Google je kan. Lepas tu kita kena plan buat video lah. Okay, kejap cikgu tengok balik apa dia cakap malam tadi. Okay, kejap. Mana. Okay, dia kata kena bentang dalam Google Meet at least 5 minutes. Terserahlah. Kalau nak buat video, memang buat video macam rakam lah you buat tu. Ada penerangan semua. Okay, lepas tu dia kata kalau buat Google Meet tu, murid lain boleh tengok. Tapi tak boleh sama lah. Murid boleh buat pewarna makanan guna bahan semula jadi. Yang ni cikgu pernah tengok dalam YouTube. Dia buat pewarna makanan daripada bahan semula jadi. Ada juga yang buat guna kubis kubis
purple tu. So you Google lah. Lepas tu apa lagi? Okay. Boleh guna PowerPoint. Okay, so PowerPoint tu untuk kamu nak explain lah apa-apa, nak letak gambar ke, nak tulis cara ke, nak bagi tahu kebaikan dia ke atau fungsi dia. Okay. Kalau tak nak buat video tak ada masalah, asalkan ada bukti. Itulah antara yang dia cakap. Lagi apa lagi ya? Dia kata kena buat betul-betul, buat di rumah. Korang faham kan maksud cikgu kan? Faham cikgu. Mak masuk ke dalam kepala ni? Buat kat rumah je Kamal. Buat kat rumah. Dia cakap memang kena buat betul-betul di rumah. Bukan macam apa? Bukan main cedok-cedok ke apa, tak, memang kena. Dia kata lagi boleh buat scrub, guna brush pulut ke, nak tambah madu ke, nak tambah kunyit ke. Lepas tu sapulah kat muka adik ke. Senang. Muka buat model. Okay, so dia kata cari bahan-bahan yang mudah yang ada di rumah sebab takut mak ayah bising. Tu kena ingat Boleh Teacher, itu saja. Semua produk, semua orang kena produk lain-lain ke? Tak kan? Boleh kalau macam sama. Kalau boleh lain-lain lah. Kalau tersama nak buat macam mana? Okay. Tersama tak apa kan? Tersama. Kalau Okay. tak apa. Tak apa. Tapi dia kalau tersama pun tak semestinya tersama ke semuanya kan? Betul teacher. Nampak orang ni tu. Okay. So tu sajalah untuk hari ni. So prepare lah dulu. Kok lah kamu nak draft awal-awal dulu, nak cari bahan-bahan dulu. Planning awal-awal sikit sebab nanti bila dia dah bagi, bila Cikgu Wan Zani dah bagi dia punya dia punya klasifikasi markah tu, nak bagi persembahan banyak mana, dia punya idea tu menarik ke tak menarik, berapa markah dia nak kena bagi, tu baru cikgu boleh share dengan kamu. Boleh Boleh? Alright. Boleh? Okay cikgu. Baik teacher. Okay. Cikgu, teacher. So tu saja untuk hari ini. Ya, Fazana. Nak tanya kalau macam contohlah kan, like saya dengan Husna terbuat topik yang sama. Tak boleh ke kan tu? Dia kena yang semua mengikut. Must everyone have a different topic? Kalau yes, kalau kita nak different topics, tapi kalau bersama janganlah sama keseluruhannya. Faham. Macam contoh sama. Contoh kata nak buat scrub kan. Sama pula scrub tu, orang tu letak kunyit, kau pun nak letak kunyit. Kau letaklah benda lain. Buat scrub juga letaklah benda lain. Okay, boleh. Faham Boleh. Okay. Alright. Itu sahaja untuk hari Teacher. ini. Ada lagi? Okay, Aman. Scrub badan. Una ada soalan teacher. Kenapa Mana Aman? dia? Aman ni selalu mengusik Usna. Ada apa-apa? Amal Oh, memang. tak ada. Cikgu Amal like Ada Husna. je. Dengar. Saya dah agak teacher, saya dah agak daripada awal lagi. Ulang itu. Okey lah. Selamat berehat pukul 1 dah. Boleh dah rehat makan tengah hari Okay. Thank you teacher. Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Teacher. Bye. Teacher. Thank you teacher. Bye. You're welcome.